Okey. Secara simpelnya, daripada apa yang kita belajar daripada bab 3 minggu lepas, kan, bab 3 kita belajar sampai 2 kelas, kita memang sembang pasal Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, and then sembang sampai macam mana Jepun masuk negara kita, kita lawan balik, and ingat macam mana konsep nasionalisme, betul? Kita sentiasa berpegang. Saya bagi awak, benda simple saja. Satu, untuk bab-bab macam sejarah ni, awak kena ada timeline, garis masa. Sebab bila dengan garis masa baru awak boleh nampak dengan jelas. Oh, lepas ni jadi apa? Lepas ni jadi apa? Yang kedua, saya suka tunjukkan kepada awak bukti menerusi penceritaan daripada kata-kata kunci tertentu. Contoh, saya bagi contoh, awak nampak tak dekat atas ni? Saya bagi 3 kata kunci untuk bab ini dan bab seterusnya. Pertama ialah FHC tambah I. Apa benda tu? Okey, macam ni. Untuk setiap soalan struktur, setiap soalan kebat, setiap soalan kemahiran berfikir yang awak takutkan selama ini, soalan dekat kertas 2 yang ada 8 markah, yang ada 6 markah, soalan esei semua itu, awak boleh jawab dengan sangat mudah dengan gunakan formula ini yang digunakan di seluruh negara. Semua ketua pentaksir pun suka kalau awak suka guna cara ini, iaitu fakta F huraian HC contoh tambah I, iaitu ayat inference. Maksudnya ayat pengikat awak. Selalunya orang pandai BM, orang yang buat karangan okey, mantap, memang baguslah dia punya sejarah dekat bahagian ini. Orang yang tak berapa pro karangan pun awak boleh berjaya. Ramai je yang boleh. Ramai je yang A+ hari itu. Cumanya teknik kena betul. Yang kedua, awak cara nak mengembangkan fakta awak, iaitu PES. PES tu apa? Kalau untuk lelaki bukan game bola tau. Bukan game bola dekat phone awak. Bukan. Kalau kau cakap tu, aku sepak lah kau dewan exam nanti. PES. Amboi. Aku main. Nanti lawan aku lah online. Okay. Okay, nice. PES ialah politik, ekonomi dan juga sosial. Nampak benda remeh tau. Nampak benda remeh, tapi benda inilah yang akan memudahkan anda untuk kembangkan jawapan esei, satu. Kedua, memahami setiap bab. Sebab setiap bab akan sentuh benda ni. And bab 4 memang banyak benda ni. And kalau awak rasa awak tersekat, awak rasa awak tak fahamlah bab tu, awak rasa tak fahamlah soalan tu, PES akan menyelamatkan awak. And dia teknik yang saya memang gunakan. Karangan pun memang saya guna ini jugalah. And Alhamdulillah dapat A+ dua-dua. KSSM, format awak agak berbeza. Cuma pengolahan isi awak sama. Jadi gunalah teknik yang sama. Dah terbukti kejayaan yang berpeher tak? Fair kan? Dan yang ketiga, MU kepada UM. Ini special untuk bab ini saja. Kenapa? Sebab bab ini awak hanya perlu faham 3 perkara saja. Pertama, BMA, British Malayan Administration. Kedua, Military Administration. Kedua ialah MU. Kalau klub bola Manchester United, ingat semula dekat Malaysia namanya Malayan Union. Dan yang ketiga, reaksi. Reaksi, tanya soalan. Reaksi siapa? Reaksi. Kita pergi semula kepada bab 1. Bab 1 saya ajar ada segi 3. Semua orang kena ingat. Yang masuk kelas aku ingat kan? Apa segitiga? Atas mesti raja, bawah mesti rakyat. Betul? Betul kan? Kemudian bab 2 diterbalikkan, rakyat dekat atas, raja punya sistem dimansuhkan. Ini namanya nasionalisme. Jadi reaksi siapa dalam Malayan Union? Reaksi raja. Raja siapa? Kita cakap dalam tanah mana? Tanah Perancis ke? Tidak. Tanah Melayu. Siapa pemerintah tanah Melayu? Raja Melayu. Reaksi diorang macam mana? Lepas tu baru tengok kat rakyat. Rakyat kan bahagian dia kat bawah besar gedabak tau. Bukan kecil-kecil tau, besar gedabak. Jadi rakyat tu ramai. Ramai tu takkanlah semua sokong. Takkanlah semua lawan. So tengoklah siapa yang sokong, siapa yang lawan. Gitu. Dan istilah yang paling korang akan ingat dalam bab ini, istilah yang memulakan segala-galanya, tolonglah hafal, tolonglah hadam dalam otak, iaitu jus. Bukan jus oren.
Saya tahu awak dahaga. Bukan jus oren tapi yes. Inilah punca kepada segala-gala punca yang ada dalam bab ini. Sampaikan awak kena belajar pasal benda merdeka awak ni sampai bab 10. Sampai bab 10. Sampai awak bosan dengan bab ni. Jus lagi. Kan? So, dah settle part tu, dah settle secara asasnya apa yang saya nak cakap. So, baru kita teruskan. Boleh? Okay. So, macam saya kata, teknik pertama mesti gunakan timeline, iaitu rangka masa. Jom kita teruskan. Apa tu timeline bang? Macam ni. Kita buatlah garis besar. Ini bukan kita api tau. Rempuk pada kau nanti. Kita buat landasan besar. Kita tengok. Kalau dulu Perang Dunia Pertama, timeline kita start 1914. Sekarang kita nak cerita pasal kita. Cukuplah benda-benda dunia lain. Kalau kita tak tahu pasal diri kita sendiri, kenapa nak jaga tepi kait orang lain? So, kita perlu ingat sejarah. Sebab orang yang lupa sejarah akan mengulanginya. Gitu. Sebab tu kita belajar sejarah kan. So, manakah dia bermula? Ingat bab 3. Berkaitan kan? Aku cakap setiap bab berkaitan kan? Bab 3 kata Jepun kalah 1945. So, kita start 1945. Sambung kan? Masa 1945, Jepun menyerah kalah sebab 2 bom jatuh. Ingat bom pertama little boy dekat Hiroshima. Betul tak? Lepas tu kalau dah little tak berkesan, maka jatuhkan bom kedua. Kalau little dulu, kemudian dia jadi fat, dah gemuk. Kalau dulu boy, kecil, dah akil balik jadi man. So, fat man pula, fatty man, apa nama dah lupa dah. Dijatuhkan di betul, di Nagasaki. Nampak tak? Awak lupa sebenarnya tau. Awak tak ingat apa nama bom dia. Lepas awak ingat, first dia budak kecil, little boy. Tak nak dengar kat, aku panggil lah gangster. Fat man dah gemuk. Man dah besar. So, dia ni kat Nagasaki baru menyerah kalah tanpa syarat. So, bila Jepun menyerah kalah tanpa syarat, maka tanah jajahan dia semua pun keluar. Nik Sarah, saya harap awak boleh ikut. Saya rap sikit hari ini sebab saya nak habiskan satu bab hari ni. Saya tak nak buat part-part lain dah. Susah awak nanti. Faham? Boleh? Nice. Mantap. Sambung. Okey. 1945. Nampak dah timeline? Apa jadi kat kita? Tak nak tengok orang lain. Apa jadi dekat kita? Bila Jepun keluar, British nak masuk. Tapi sebelum British masuk, ada kekosongan politik 14 hari ataupun 2 minggu. Sebab British tak boleh masuk terus. Ada banyak proses kan, banyak benda terjadi. So bila banyak proses, siapa yang ganti? Parti Komunis Malaya ataupun Tentera Bintang 3. Dia sukakan cara perang, kita panggil dia sebagai perang gerila. Apa tu perang gerila? Kau gila ke dek? Bukan. Gerila tu maksudnya perang yang kejap dia serang, lepas tu dia lari. Dah serang kejap, serang tempat strategik, lari masuk hutan. Serang masuk hutan. Tapi kerosakan dia sangat teruk. Awak akan belajar balik bab gerila-gerila ni. Awak start keluar bab perkataan tu bab 3. Tadi awak akan belajar balik bab 6. Bab 5, bab 6. Pasal ancaman komunis dengan darurat. Betul? Benda sama saja. Sebab dia ancaman yang takkan habis. Cuma sekarang dah habis lah masa dulu. Faham? Okay, nampak dah kat sini. Masih 45, 14 hari, Jepun dah relax. Tapi kita diperintah oleh komunis pula. Dia buat macam-macam onar dan kerosakan selepas Jepun menyerah kalah. Maka apa yang terjadi? Awak ingat balik dulu. Jepun menyerah kalah dekat Singapura, betul? Dia menyerah kalah dengan Lord Mountbatten. Ingat tak nama dia? Ini kan nama yang paling awak memang famous lah. Nama orang putih ni, Lord Louis Mountbatten. Dia terima penyerahan kalah. Bermakna dia orang besar British kat sini. Jadi bila dia orang keluar, dialah yang jadi orang kepala besar British kat sini pula. Betul kan? Faham yang tu? So apa yang jadi sebenarnya? So Lord Louis Mountbatten ni dah jadi pemerintah tertinggi di Asia Tenggara. Maka dia bagilah pentadbiran dekat tanah Melayu ni kepada orang bawahan dia. Macam kita lah kat sekolah, pengetua tertinggi. Tapi takkanlah dia nak handle semua sampai disiplin pelajar pun dia nak handle semua sekali. Tak ada.
Sebab tu dia ada penolong-penolong kanan. Sebab tu ada pengawas. Sama macam British. Tertinggi Louis Mountbatten. Tetapi urusan-urusan kat bawah dia, bagilah konco-konco dia yang lain. Faham dekat situ? Sebab itu bukan dia handle semua. Maka BMA ditubuhkan. Sebab kena tengok kat sini. Sekarang ni, saya dah kalah perang. Jepun kalah perang. British nak masuk balik. Tetapi, dekat tanah Melayu sekarang ni, yang buat ONA ni, askar. Dia ada senjata. Kan? Dia ada senjata. Dia merogol, dia merompak, dia membunuh. Semua dia buat. Semua tahu kan kisah komunis kan? Bintang 3, betul? So, apa yang terjadi ialah, macam mana awak nak lawan orang yang ada senjata? Adakah awak pergi ke tempat orang yang ada senjata tu, awak kata, come on lah man, let's have a deal man. Engkau tak ada senjata, habis dia tembak kau, innalillahi raji'un. Nak ke macam tu? Tak nak. Maka kita perlu melawan dengan senjata juga. So apa yang terjadi pada tahun 1945 juga, benda yang sama, dimasukkan tentera British untuk mentadbir kawasan Tanah Melayu. Tetapi siapa yang masuk? Raja dia ke? Tak. Yang masuk ialah tentera. Namanya ialah BMA, British Military, translate jadi tentera, administration, pemerintahan. Faham dekat situ? Boleh dah kan? So, apa dia nak sebenarnya? So, first, dia membubarkan Empaja. Tolong ingat ini. First, dia membubarkan Empaja. Empaja, kalau kita ingat dulu, dia anti-Japanese. Tengok AJ. MP, Malayan People. Army, tentera. Mereka buat ONA. Maka saya bubarkan dia. Bukan bubur. Itu makanan. Yang kedua, dia kata, dia bagi balik senjata yang diberi mengarahkan semua senjata Empaja tadi. Kan? Ingat tak tadi? Dia ada senjata, kita lawan dia dengan senjata. Macam mana kita nak kalahkan dia yang ada senjata tu, so kita menang? Macam mana? So kita kena ambil senjata dia. Walaupun susah, kena ambil, baru dia tak boleh kacau kita. So apa yang kedua? Saya dah bubarkan dah. Saya tak bagi dia masuk campur dah kat hal negara. Kan hancur teruk tanah Melayu ni. Hancur ekonomi, hancur politik, hancur sosial. Ingat 3. Ingat PES. Formula saya senang. Kalau politik jatuh, ekonomi jatuh, sosial pun jatuh. Kalau ekonomi naik, politik stabil, sosial pun terjaga. Ingat ni. Formula yang sentiasa akan berkesan. Di mana-mana soalan, di mana-mana konsep pun. Jadi untuk kekalkan kestabilan ini, Empaja perlu bye-bye. First step, bye-bye. Dia menghukum kita dengan senjata. Kita tarik balik senjata dia. Okay? Namun begitu, kena ingat sesuatu. Saya masuk ke dalam dengan tentera. Tapi diorang punya cara perang gerila. Saya masuk, diorang lari balik hutan. Sementara kita tak sedar, dia datang balik kat kampung-kampung, dia buat onar. Jadi adakah BMA ini berkesan ataupun tidak? Tak. Jadi ini seolah-olah macam peringkat awal. Konon nak menjaga keamanan, betul? Konon nak menjaga keharmonian Tanah Melayu selepas Jepun keluar. Tetapi dia tersalah sangka. Empaja ini akan surrender ke tak? So Empaja ni tak surrender pula tu. Keep fighting pula tu. Sampaikan nanti awak akan belajar kat bab next, sampaikan ada darurat pula yang jadi sebab komunis ini. Empaja ni akhirnya membentuk komunis lah. Sebab disokong oleh Parti Komunis Malaya kan. Kita dah belajar bab 3. Relation. Nampak perkaitan dia? Nampak? So sebab itu, dah gagal dekat sini, British Marine Administration semakin sengsara lah. Yang kedua pula, usaha untuk kekalkan keamanan berjaya ataupun tak? Tak. Misi yang kedua. Misi kedua BMA katanya dia nak mengembalikan kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat. Kan? Rakyat. Okey. Kalau awak tengok dekat sistem yang atas, rakyat merupakan satu benda yang sangat penting. Raja dan juga rakyat. Kalau awak ingat bab 1, saya kata HTB, iaitu hubungan timbal balik antara raja dan rakyat. Ada ayat yang katakan raja dan rakyat berpisah
tiada. Faham? So, kaitan dia masih ada di sini. Kalau rakyat kita dapat kepercayaan, mereka percaya dekat pemerintah, iaitu BMA sekarang ini, maka stabillah kerajaan itu. So, itu mission dia. Mission dia macam mana? Dia, sebab rakyat suka. Bekalan makanan tak dapat. Kenapa? Jepun jatuh. Lepas tu harga melambung tinggi sebab ingat balik wang duit daun pisang dekat Jepun yang Jepun keluarkan dulu. Terlalu banyak main print aja. So tak ada orang dah nak duit tu, and pasaran pun duit dah banyak sampai dia punya nilai turun. Maka diorang semakin miskin, rakyat semakin menderita. So BMA cuba pulihkan kerosakan tu. Dia pulihkan kerosakan politik, dia jadikan pemerintahan tentera. Satu. Kedua, dia pulihkan kerosakan ekonomi. Duit daun pisang tolak tepi, bagi bantuan. Makanan jatuh tak ada dah. Lepas tu dia cuba untuk sosial. Semua kerosakan perang. Contoh, bangunan yang musnah, baiki. Itu yang ini, baiki. Semua benda yang rosak, baiki. Kena ingat, nak baiki semua ini kena guna duit. Kena faham, UK pun baru habis perang. Baru habis World War guna duit ataupun tidak? Guna duit buat apa? Beli senjata, bayar gaji askar, bayar itu, bayar ini. Diorang guna duit. Tapi sekarang ni diorang nak pulihkan kita pun kena duit juga. Diorang pun perlukan duit. Diorang pun perlukan teknologi. Kita pun perlukan duit. Kita pun perlukan teknologi. Contoh, saya adalah bapa. Saya ada 2 anak. Satu anak betul, satu anak pungut. Awak kan, kalau awak tinggal duit yang sikit dan awak miskin masa tu, awak kena sara 2 orang anak ni, anak kandung dengan anak pungut, mana awak nak bagi dulu? Anak kandung ke anak pungut dulu? Mesti anak kandung. Sebab awak lahirkan dia. Anak pungut tu dah pungut kan namanya. Kalau awak bagi nama kat anak pungut, saya pun tak tahulah. So, sama je macam situasi kita sekarang ni. Kita tanah yang dijajah. UK dengan rakyat dia memang itulah fokus utama. So, dia bagi kat orang ni dulu, susah nak sampai dekat kita. Jadi kita punya sosial, ekonomi, politik yang kita plan nak pulihkan kembali tu jadi tak? Tak jadi. Sebab duit tak sampai, teknologi tak sampai, semua jatuh. Maka kita punya situasi tak berubah. Maka nak tanya soalan, adakah BMA ini satu kejayaan ataupun kegagalan? Gagal kan? So kalau kita tengok kat sini, tengok timeline, kalaulah satu benda itu mencapai kegagalan, benda itu akan diganti. Jepun gagal dan kalah, diganti dengan British. British gagal dan kalah dengan BMA, dia ganti dengan satu sistem yang baru. Maka masuklah ke satu part, iaitu Manchester United ataupun dikenali dengan Malayan Union. Yes. Tanpa awak sedar, saya dah masuk 4.2. Kita tengoklah buku teks awak 4.2. So, dia ganti BMA. Ingat satu prinsip. Saya gagal yang pertama, saya ganti dengan baru untuk improve. Sama macam dalam hidup awak. Sama macam hidup awak. Awak gagal dan gagal dan gagal. Adakah maknanya awak gagal untuk berusaha? Tidak. Cuma mungkin cara awak salah. Cara tak apa kena. Sama lah macam ni. Awak punya idea, saya nak memerintah Tanah Melayu. Saya guna BMA. Gagal. Sebab tak working, sistem tak function. So saya ganti dengan sistem baru. Nampak? Dulu tak ada sistem demokrasi, raja berkuasa mutlak. Tengok segitiga. Berjaya atau gagal? Gagal. Ganti baru. Awak masuk bab 2 tingkatan 4, awak ganti baru, terbalikkan segitiga, rakyat di atas, raja jelek nasionalisme. Dia ganti benda yang baru. Nampak tak dekat situ? Setiap sistem berubah. Masuk 4.2. So Malayan Union ni, dia nak gantikan BMA yang gagal tadi. So Malayan Union datang dekat sini, apa yang tak function BMA? Contoh, awak gagal, awak dapat last lumba lari, awak fikir, apa yang aku tak berjaya lumba lari maybe aku punya lawan aku laju gila ke, maybe kasut aku tak betul ke, and then engkau cuba fix problem tu. Betul? Sama lah yang ni. Awak fikir, tadi apa yang menjadi masalah? Duit.
teknologi. Kan? Ekonomi hancur. Politik tak berapa stabil. Sebab semua benda ni tak dapat dengan tak adanya duit dan teknologi semua ni. Mesin-mesin semua tak ada. So, macam mana kita nak repair benda itu? Maka, saya punya tujuan sekarang ini, saya nak ini. PES. Kalau awak sesat, kembalilah ke pangkal jalan. PES. So, saya nak pertama, tujuan, licinkan pentadbiran. Okey, licinkan pentadbiran. Okey, kedua, saya nak tingkatkan pelaburan ekonomi. Dan ketiga, kukuhkan pertahanan. Sebab, ingat, Tanah Melayu tumpuan semua orang. Ingat, nak aku cerita balik ke? Tanah Melayu kat tengah, India, China, kiri, kanan, semua bertumpu kat sini. Terutama Singapura dekat bawah, pelabuhan bebas. Semua nak kita punya tanah. So, kalau British dah ambil, dia tak nak orang lain ambil. Macam dulu, British belajar dari kesilapan. Awak ingat tak bab 3 saya ajar, Perang Dunia Kedua dekat Asia Pasifik? Apa kita buat? Dia letak pertahanan semua kat Singapura. Betul tak? Sampaikan Jepun serang 3 penjuru dari atas. Dari utara, betul? Sebab semua pertahanan kat bawah. Dia hantar 2 kapal, je. Prince of Wales dengan Repulse. Dua-dua ditenggelamkan. So, apa dia belajar? Dia belajar, dia perlukan sistem pertahanan yang lebih mantul. So, sekarang ini, dia tak letak kat Singapura saja. Dia letak semua sekali di seluruh tanah Melayu. So, dia nak pertahanan yang kukuh dan juga untuk tingkatkan sumber tenaga kerja. Itulah tujuan Melayu Union. Semua kesilapan lalu. Semua XX awak yang lama dulu. Kan Kamaru kan ada X. Gitu. So, semua yang lama-lama dulu, tutup dengan perkara yang baru. Kita buka buku baru. Itu Melayu Union. Tapi itu di mata mereka. Apakah di POV kita macam mana? Kita terluka dekat mereka. Kisah tak kisah. Kita menderita lagi sebab Melayu Union. Why? Itu soalan dia. Why? Kenapa? Bukan bagus ke Melayu Union ni? Dia nak stabilkan, nak itu, nak ini. Betul tak? So tak apalah. Kita tengok dia punya kronologi dulu. First. Apa dia orang? Apa dia orang buat? First, unit perancang. Unit perancang Tanah Melayu, Major General Ralph Horn. Nama pelik-pelik sikit, tak apalah. Ralph Horn ini, dia merangka pentadbiran. Apa-apa mesti politik stabil dulu. Cantik. So, dia kata, selain daripada dia juga, George Hall, iaitu dia punya setiausaha tanah jajahan. Maksudnya, setiausaha ni bukan macam jawatan awak pegang dekat sekolah. Bukan tulisan cantik jadi setiausaha. Bukan, tak sama tau. Tak sama setiausaha sekolah tu untuk makan kuku tu dengan setiausaha betul. Tak sama. Setiausaha dekat luar, dekat real life, dia sangat function. Dia seolah-olah macam orang tertinggi, orang paling power. Dia. Bukan pengerusi, bukan presiden. Pengerusi, nama dia pengerusi duduk kat kerusi saja. Chairman. Chairman. Man that sit on a chair. Chairman. Tak buat apa sangat. Presiden pun tak buat apa-apa. Dia preside saja sesuatu majlis. So, sekarang kadang setiausaha itu yang membuat kerja paling banyak. So, sekarang ini, tanah jajahan UK termasuk tanah Melayu. Setiausaha dia, orang besar dia, George Hall. So, sekarang ini, George Hall membentangkan rancangan ini. Si Ralph Horn, dia perancang tanah Melayu. Dia kata, saya nak buat Melayu Union. Sebab nak ganti BMA, banyak benar silapnya. So, dia kata, dia bawa pergi George Hall. Hall. What's up, bro? Jom kita buatlah Melayu Union. Boleh sokong MU kan? So, dia kata, okey. So, sebabkan British ialah Parlimen, sistem demokrasi, dia bawa lah surat itu ke Parlimen British. Ini step ketiga. So, rancangan Melayu Union ni, disebabkan kita bawah British, maka kerajaan kita pun di bawah naungan British, maka British keluarkan warta kerajaan. Ni step seterusnya. Soalan, apa tu warta kerajaan? Warta kerajaan ni means, macam contoh, kerajaan dah jadikan benda tu rasmi. Official se-officialnya. Gitu. Dia dah terlalu official sampai tak ada benda nak lawan lagi lah. So, dia isu yang macam muktamad lah. Macam sekarang ni, kita punya perlembagaan dah official. Nak buat apa pun kena pinda. Itu warta kerajaan. So, sekarang kita tak ada perlembagaan lagi. So, kita bergantung pada warta. Diwartakan. Pernah dengar ayat tu kan?
kerajaan sah kan, rasmi kan. Simple. So, kerajaan sah, rasmi kan, Malaysia dah rasmi dah official lah. Engkau pun macam, kata lawan, sabar adik. Ini dia punya plan. Ini POV British, point of view British. Boleh ni, boleh. Kita perbaiki silap kita, tanah Melayu jadi milik kita forever ever and after. Itu plan dia. Okay, so apa jadi? Ini perancangan dibentuk di London. Lepas tu rancangan dibentangkan di Parlimen. Lepas tu kita punya Persatuan Pelajar pun ada bagi memorandum juga. Dia minta satu benda je. Satu benda je dia minta. Isu yang paling menyentuh perasaan dan jiwa rakyat tanah Melayu ketika itu ialah jus soli. Tolonglah ingat benda ni. Tolonglah ingat benda ni. Sebab benda ni lah yang akan memulakan segalanya. Tolong. So jus soli, so dia tak nak benda tu ada. Tan Cheng Lock pun hantar memorandum berkaitan masa depan. Akhirnya, satu benda yang rasmi keluar. Dia kata, dia keluarkan kertas putih 6274. Ni kena ingat 6724. Apa tu? Kalau awak tengok buku teks awak, dia kata 6274 ni dia bentangkan apa yang patut ada dalam Malayan Union. Contoh, awak nak buat something, awak kena ada plan. Ini plan, rangka. Buat karangan kena ada rangka. So ini rangka Malayan Union, kertas putih. So kertas putih tu kata, kau dalam parlimen awak nak jadi lawyer, awak nak jadi ahli politik nanti, awak nak buat something plan untuk negara besar-besar, awak kena ada kertas putih. Plan asal, rangka. Remember? Continue. So, kertas putih 6724, dia kata konsep yang pertama, pemerintahan secara kesatuan. Sebab union, bukan onion, itu bawang. Kedua, diterangkan tentang bentuk pentadbiran. Bentuk pentadbiran dia kata pemerintahnya ialah Governor. Undang-undang guna undang-undang mana? Melayu ke British? British, sebab kita di bawah parlimen British. Ingat tak tadi, sampai George Hall kena bawa ke parlimen baru kita dapat confirm. Kalau tak dapat bawa parlimen, tak confirm. Ingat tak tadi? Yang ketiga, dia bincangkan juga tentang sistem perundangan. Perundangan kepada parlimen British. Yang keempat, kedudukan Raja-Raja Melayu. Awak tak payah hafal semua. Sikit-sikit je. Jadi faham konsep. So, kedudukan Raja-Raja Melayu ni, inilah yang akan jadi sebab kenapa orang Melayu marah. Ini. Yes. Okay. Dan juga akhir sekali, syarat-syarat kewarganegaraan, warga negara, ini juga penyebab marah. Dan last sekali, Islam. Sebab Islam dan Melayu takkan boleh dipisahkan. Tak boleh. Okay, itu dululah. Kalau Sultan, dia kena jaga adat istiadat Melayu dengan Islam. Itu je. Dia dua tu tak boleh pisah. So, sama juga dengan Malayan Union. Jadi, kalau tengok, planning nampak macam lawa tau. Planning nampak macam lawa tau. So, apa yang jadi ialah kesatuan semua negeri. Okay, kalau awak dengar kesatuan, dalam maths pun, kalau union, dalam set kan, contoh tajuk set, union, semua benda masuk sekali kan. Betul tak? Kalau awak belajar maths, ni benda ni, simbol ni. Ni kan. So, kalau contoh Q union R, maksudnya Q dengan R masuk sekali, betul? Kalau saya awak lorek kan. Maksud union itu sebenarnya ialah semua benda dalam satu unit. Everything. Semua benda, semua tempat. In this case, setiap negeri Tanah Melayu dimasukkan dalam satu unit. Itu pertama. Kecuali ia satu unit pentadbiran. So, kononnya nak licinkan pentadbiran. Ini dari segi politik. Kita ada PES kan? Kembali ke pakar jalan, betul? Kita ada PES. So, politik yang pertama, union. Kecuali Singapura. Kau akan rasa, kenapa bias, dek? Tak bias. Dia nak jaga kepentingan. Ingat tadi, Singapura pelabuhan bebas tau. Kalau dia masukkan, contohnya, okay, imagine. Kalau dia masukkan Singapura dalam Malayan Union, Singapura yang untung besar tadi, dia terpaksa share keuntungan dia dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Besar untung Singapura ni, tapi kena share kalau bersatu. Kan ingat tak, kalau kita ramai-ramai kena sharing. Apa je kau ada, kau kena share. Lain kalau kau seorang, semua benda kau bolot. Jadi, Singapura dipisahkan dari Malayan Union. Sebab dia tak nak Singapura rugi. Sebab bagi aset dengan harta dia, share dengan negeri lain. Nampak tamak kan?
Sebab itulah British tu benar. Dia nak eksploitasi ekonomi. Ingat British niat dia nak eksploitasi je kerja dia. Itu ingat. Letakkan kat kepala awak. Boleh kat situ. Boleh. Sambung. So dekat Singapura, ah, iya. Sebab kalau bukan sebab kita punya ekonomi lah, dia takkan ada revolusi perindustrian. Kalau tak ada kita lah, UK takkan jadi maju macam sekarang. Nampak? Kalau tak ada Singapura, diorang punya ekonomi takkan mantul macam sekarang. Nampak kecil kita punya kawasan, tapi kecil-kecil cili padi. Boleh sambung So sekarang ni kesatuan. Lepas tu ketua pentadbir macam cakap tadi, Governor dilantik oleh Raja England. Lepas tu bawah tu ada majlis-majlis lah. Kita ada majlis eksekutif, exec. Lepas tu kita ada majlis undangan. Lepas tu kita ada majlis, semua tu bawah Persatuan Jaya Tinggi British, PTB. Okay. Lepas tu Raja-Raja Melayu, macam saya cakap dari awal lagi, raja hanya simbol saja. So Raja-Raja Melayu hanya jadi ahli. Apa dibincangkan? Dua saja. British suka letak dua. So dua benda tu takkan dapat dikacau. Islam, adat Melayu. Dua saja. So simple. Awak ingat raja, okey. Adat, Islam. Itu saja. Sebab memang itu je lah bidang mereka. Sampai hari ni, sama je. Diorang ketua agama Islam, diorang ketua Melayu. Sama je. Simbol Melayu. Okay? Itu kesimpulan yang boleh diambil kira. Sebab tu kata Raja Payung Negara, simbol Melayu dekat negara kita. So isu yang paling besar, okay, isu yang paling macam mana, dasar aluminium. Betul-betul dasar aluminium, betul. So isu yang paling besar di sini ialah jus soli. Inilah yang menjadi penyebab kenapa benda ini dilawan oleh orang tanah Melayu, especially orang Melayu. Especially orang Melayu. Ini. Lepas tu korang akan tanya saya, apa tu jus soli? Apa tu jus soli? Jus soli bermaksud, soli berasal dari tempat lahir. Bermakna jus soli ialah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir awak. Kenapa? Awak akan rasa, dah, so apa yang orang Melayu tak puas hati sangat? Kena ingat macam ni. Orang Melayu tuan asal tanah Melayu. Betul. Kena ingat orang British bawa masuk China, bawa masuk India ke dalam negara kita. Sambil-sambil tu diorang buat anak. Yelah takkanlah masuk tak buat apa-apa kan. Bosan lah ni kan. So masuk ni buat anak, melahirkan anak. Anak yang lahir di tanah Malayan Union, anak itu jadi warga negara. Maksudnya anak dia ni akan sama status dengan orang Melayu yang dah berkurun-kurun dekat sini. Itu yang buatkan dia marah. Sebab tak ada benda yang special antara aku dengan pendatang. Macam engkau lah. Macam korang semua lah. Contoh kan, macam Israel dengan Palestin sekarang lah. Kenapa? Awak tuan rumah, lepas tu pencuri masuk. Saya tak kata orang India Cina pencuri. Tak ada. Sensitif belakang. Okay, contoh orang stranger masuk rumah awak. Okay, dia bukan tu dari sini tengok. Kita tukar. Stranger masuk rumah awak. Dia sesuka hati, tak minta izin, tak minta apa, tapi awak punya landlord tu suruh, buatlah macam rumah awak sendiri. So dia pun relax aja, minum air awak, cuci guna kereta awak, makan makanan awak, semua hak awak guna, air awak guna, bil air api awak bayar tau. Tanah awak punya nama. Tapi diorang guna macam itu hak mereka. #Israel Koyak tiba kan. So nampak tak? Akhirnya awak hilang hak special awak yang awak pegang dari dulu. Itulah yang membuatkan orang Melayu marah
Stranger jadi tuan rumah. Yes. Sama status tu. Sedangkan diorang pendatang tau. Diorang kerja sebagai buruh saja. Tetapi layan macam anak raja. Sama dengan kita. And China dah bolot ekonomi tau. Kan dasar pecah perintah, ingat tak aku ajar macam mana China dekat bandar, India dekat estate, Melayu kat kampung kan. Aku dah ulang banyak kali kan, saya dah ulang kan. Tapi apa jadi, diorang dah ambil ekonomi, sekarang diorang nak ambil hak kita pula, hak istimewa. Hak kita sebagai bumi putra. Bumi putra itu dinafikan. So kalau orang tanya, kalau soalan kebat keluar, kenapa orang Melayu tak benci Melayu Union? Sebab hak bumi putra dinafikan. Seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu Singapura diiktiraf warga Melayu Union. Ini prinsip ni asas kewarganegaraan. Bila dia kata asas, engkau tambahlah benda lain pun nak jadikan dia syarat-syarat khas ke orang Melayu terjaga sikit-sikit. Tak kira. Sebab ini asas. Basic dia semua orang yang lahir kat situ jadilah warga negara. Tapi kan sebenarnya kan sekarang dekat Malaysia sekarang kita guna jus oli tau. Aku pun nanti korang akan belajar PTM 1948 bab next kan. Korang akan belajar sebenarnya British punya licik dia letakkan jus oli sebagai dasar. Ada dalam tu. And orang Melayu tak boleh buat apa. Ni nak bagi tahu sikit. Sebenarnya kita punya ni, sebab tu awak punya kawan-kawan Cina India, dia bukan lahir dekat China, dia bukan lahir kat India. Dia sebagai orang Malaysia. Sebab dia lahir kat sini. And dia dapat kad IC. Nampak tak? So sistem tu ada. Okay? Itulah. Itulah. Okay? Sambung. So dah faham So siapa yang 18 tahun ke atas, pemastauti, yang dah bermastauti means dah stay lah kat negara tu 19 tahun, dapat kewarganegaraan. Itu lagi best. Engkau stay je, engkau tak perlu jadi orang tanah tu pun, kau tak perlu kahwin pun dengan orang tanah Melayu. Contoh, engkau pedagang Arab, engkau stay dekat Melayu Union 10-15 tahun, kau terus jadi warga negara Melayu Union. Terus, direct. Tak payah surat, tak payah mohon apa, tak payah naturalisasi macam di Pola yang tak berguna masa kan Piala Asia tu kan. Tak payah. Tak payah minta surat, tak payah mohon jabatan pendaftaran. Terus. Itu sebab marah. Benda nampak simple, tapi dia nafikan satu-satunya hak yang orang Melayu tinggal. Maruah habis. Itulah. Maruah kita sebagai tuan tanah tu hilang. Boleh faham kat situ? Okay. So bila kita dah faham lah benda ini, so kita kena tahu proses. Proses means awak dah tahu kenapa orang Melayu bengang, dan awak kena tahu macam mana orang putih game kita. Okay, first, macam orang Jepun, diorang nak jajah kita, diorang bawa propaganda dulu. Asia untuk orang Asia, sekemakmuran Asia Timur Raya. Lepas tu dia bawa masuk pengintip dia. Orang British benda sama tak? Sama dia. Penjajah cara sentiasa sama. So British bawa, dia merintis jalan dulu. Ingat satu prinsip. Segi tiga. Kalau saya nak pujuk saya punya rakyat tanah Melayu nak terima Malayan Union, siapa saya patut pergi untuk pujuk orang? Raja. So saya kena pujuk raja-raja Melayu untuk terima. Sebab rakyat tanah Melayu setia pada raja. Kalau raja ikut saya, rakyat pun ikut raja, semua terima Malayan Union. Licik tak British? Mempergunakan raja Melayu sekali lagi. Sama tak dengan macam bab-bab seterusnya, Raja Puppet. Ya, realiti pahit. Saya tak nak menghina raja-raja Melayu, isteri Melayu, sebab dia akhirnya ada hikmah juga untuk kita. Tapi itu kebenaran. Okay, sambung So, pujuk raja dulu. So, siapakah dia? So, H.C. Whelan, ini nama orang putih. Bab ini banyak orang putih. So, H.C. Whelan ni, dia merintis jalan. Dia pergi jumpa satu sultan. Lepas tu dia ni ialah macam spy. Dia ni macam spy. Dia meninjau dulu. Dia pergi jumpa dengan Sultan Johor. Okay.
Setiap benda yang dia buat untuk pujuk Raja Melayu bermula dengan Johor. Kenapa? Sebab Johor sangat rapat dengan British. Kalau belajar dulu zaman Maharaja Abu Bakar, betul? Dia sangat rapat dengan British. So diorang moden dan maju pun sebab diorang terima kehadiran British sebagai penasihat, sebagai apa? Birokrasi apa? Macam mana? Pemodenan unsur-unsur tu daripada British. Dia terima. So bila dah moden tu, so walaupun kedaulatan dia terjaga, tetapi rapatnya hubungan dengan British tu menyebabkan British kata, okey lah, kita mudah approach orang yang close dengan kita. Dia approach Johor dulu. Terus dia approach Johor, dia pergi jumpa Sultan Selangor. Sultan apa nama Sultan tu? Sultan Hishamuddin Alam Shah, bukan Hishamuddin Alam Shah. Lepas tu dia jumpa pula dengan Raja Perlis. Lepas tu dia jumpa pula, kalau awak nampak lah, Sultan Kedah, Raja Perlis, Sultan Perak. Lepas tu dia pergi jumpa Negeri Sembilan, Pahang, Ganu, Kelantan. Semua 9 Raja Melayu dicarinya Macmillan ni untuk minta pandangan. Untuk minta macam, rasanya dia ni sign ni, rasanya Raja ni support ni, macam tu. Contoh kalau Raja Kedah support, rakyat Kedah semua support Malaya Union. Contoh lah macam tu. So dia pun William punya idea pun macam, oh, aku boleh pujuk semua raja-raja ni. Maka bila spy bawa balik berita ke London, dia pun kata, okay, game on. Maka game pun bermula. Dimasukkanlah satu general, satu pemimpin, Sir nama dia, Sir Harold. Nama dia macam McDonald. So ingatlah McDonald, sebab dia ni pelawak macam McDonald. Siut je perangai dia kan. So nama dia Michael. Yes. Inilah pemimpin British yang paling dibenci di tanah Melayu pada ketika ini, kerana sifat dan sikap dia. Apa tu bang? Diorang buat apa ni? Banyak benda diorang buat. Tak tahu diorang apa. Okay. Lepas spy ni dah pergi balik, okay, boleh, game on. Maka Sir Harold McMichael ini membawa berita tersebut kepada semua orang British, dan dia pun menggerakkan plan dia. Dia pergi jumpa semua raja-raja Melayu. Dalam masa 2 bulan saja, dia dapatkan semua sign raja-raja Melayu tersebut. Sign surat untuk menyokong Malaya Union dalam masa 2 bulan saja. Raja Melayu ada berapa? Ada 9. Ada 9. Cara apa dia guna? 1, paksa. 2, ugut. 3, suruh turun takhta. Paksa, ugut, suruh turun takhta. 3 dia buat. Langkah pertama, Sultan siapa dulu? Sultan Johor. Johor best friend British, terima. Yang kedua, jumpa siapa? Sultan Selangor. Selangor banyak kegiatan ekonomi dan industri, perlu ataupun tidak untuk British, perlu, terima. Sultan ketiga, Sultan Pahang. Pahang tak banyak melawan sebab memang ada hubungan dengan British, terima. Keempat, jumpa yang di Petang Besar, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada pengalaman lawan penjajah British. Dia cuba melawan tetapi kaedah pertama, paksa. Paksa yang di Petang Besar sign, maka purpose dia tak nak, lepas tu dia sign. Dah 4 kan? Dah 4 raja-raja Melayu. Yang kelima, Sultan Perak. Perak memang gila hardcore lawan British. Ingat tak JWW Bush kena bunuh? Ingat kan? Bermakna Perak akan sentiasa melawan. Sentiasa, takkan mudah menyerahkan kedaulatan bangsa. So Perak cuba lawan. Sultan Perak tu cuba lawan tau. So dia cuma lengah-lengahkan masa lah sikit. Macam, alah, lambat-lambat lah sikit. McDonald balik lah, please lah. Kau punya BTS meal bukan sedap sangat gitu kan. Gitu. So like butter gitu kan. So Perak akhirnya cuba lengah-lengah, akhirnya terpaksa sign. Sebab tak ada orang support dia. Sebab nampak tak, kalau kita berpecah belah, negeri-negeri tak bersatu, ini jadi dia. Michael ambil kesempatan paksa ugut seorang-seorang. Lepas tu dia hadap Sultan Kedah. Ini paling hardcore. Sultan Badli Shah. Sultan Kedah tak nak sign langsung. Langsung tak nak sign. Dia melawan punya melawan tu sampai Michael kata Sultan Kedah ni lagi keras kepala daripada Perdana Menteri dia dekat UK, Winston Churchill. Lagi gila bapak keras kepala. So akhirnya
Dia tak nak, akhirnya ugut. Akhirnya paksa turun takhta kalau tak nak follow. Akhirnya terpaksa bagi Syahsai. 6 dah. Yang ketujuh, dia pergi jumpa Raja Perlis. Perlis nampak jiran Kedah tak nak, dia pun nak follow. Tak nak. Dipaksa, diugut. Terpaksa tanda tangan. Yang ke-8, Kelantan juga diugut. Sign juga. Dan yang ke-9, Terengganu. Terengganu special. Terengganu punya Sultan Ismail Nasiruddin kata dia, Terengganu ni kalau awak ingat dulu, masa dia lawan penjajah dulu, dia ada undang-undang tubuh kerajaan Terengganu kan. Dalam undang-undang tubuh tu, dia ada syarat hanya pegawai Melayu je boleh dilantik. Maksudnya dia nak pertahankan kedaulatan negeri tu daripada dijajah British. Ingat tak benda tu? Ingat tak kita pernah belajar kan? Undang-undang tubuh tu maknanya nak jaga. Sekarang ni, kalau saya terima Malayan Union, function tak undang-undang tu? Tak function. So habis kedaulatan Terengganu. Itu Ismail Nasiruddin risau sangat. Tetapi kena ugut dengan McMichael, kena paksa dengan McMichael. Akhirnya tak nak jadi berjaya. Maka pada 1 April 1946 Malayan Union bermula. Sebab apa? Kenapa tak minta pandangan rakyat? Sebab diorang fikir kalau saya dapat conquer Raja Melayu, saya dapat conquer rakyat dia. Sebab rakyat setia pada raja. Tetapi diorang tersalah fikir. Memanglah rakyat setia dengan raja. Sebab rakyat setia dengan raja lah rakyat melawan menentang Malayan Union. Sebab rakyat terdengar, Ronald McDonald McMichael ni telah pun mengugut, memaksa raja-raja Melayu yang kami sayang untuk ikut mereka. Untuk ikut telunjuk orang. Bila tahu dipaksa, marah ataupun tidak? Marah. Ngamuk dik. Bila mengamuk, apa yang terjadi? Maka rakyat pun melawan. Masuklah kita kepada 4.3, iaitu reaksi. Sampailah 4.3. Tada, sampai dah. So, bila sampailah ke reaksi 4.3 ini, baru awak akan tengok. Ada yang menentang, ada yang menyokong. Ada menentang, ada menyokong. Satu. Yang kedua, awak akan tengok. Menentang tu cara macam mana. Gitu. Dah sampai 10.38 dah. So, memang Alhamdulillah sampai 4.3. Sikit lagi nak habis dah bab ni. So, sekarang reaksi itu penting. Inilah fokus kepada bab kita. Awak dah faham dah konsep dia kan? Sekarang ni awak nak tahu, orang Melayu bengang betul ni. Diorang nak buat apa ni? Di sinilah bermulanya dan keluarnya satu formula yang saya rasa saya dah ajar berkali-kali. I sama dengan V over R. Ingat tak saya ajar kat nasionalisme kan? I bermakna independence. Saya nak merdeka, saya kena guna cara radikal. Saya kena guna cara keganasan. Mata pena tidak mencukupi. Faham tak kat situ? Sebab cara yang lembut telah pun gagal. And mereka provoke dulu. Mereka serang payung negara. Engkau dapatlah pemegang payung. Kami di bawah. Nampak? Kau cabul yang atas, yang bawah lawan kau. Sebab kami setia pada raja. Dia ingat dia setia apa? Kita setia dengan dia. So dia ikut, kita follow. Tak ada. Memanglah, sebab setia itulah kita melawan. Sebab engkau menghina raja-raja Melayu. Hebat tak kesetiaan rakyat kepada raja dan negara? Rukun negara lah kan. Tak payah rukun negara. Kita memang setia dari dulu. Faham Okay, so mereka ingat mereka boleh pergunakan kita. Pergunakan raja. Tetapi kita menentang. Inilah hikmah dia. Hikmah dia membuka laluan kepada kemerdekaan. So apa yang dibuat? Soalan. Kalau awak tak faham satu benda, awak nak tulis esei semua awak tak faham, awak bertanya soalan. Contoh soalan yang awak tanya. Siapa? Contoh reaksi. Siapa lawan? Siapa sokong? So kita pergilah tengok segitiga. Dekat atas segitiga ada raja. Raja-raja Melayu buat apa? Yang pertama, membawa kes Malayan Union ni ke Mahkamah Tinggi England. Sebab raja-raja Melayu status besar. Jadi dia bawalah ke mahkamah. Di persidangan raja-raja Melayu dulu dia bincang-bincang kat Kuala Kangsar kan. Dia bincang April 6. Dia bincang. Lepas tu dia kata Sultan Perak, Kedah,
Johor. Kenapa? Perasan tak something? Johor rapat dengan British, betul? Perak, Kedah dari tadi hardcore kan, lawan kan. Sultan-sultan yang hardcore pergi melawan British sebab tak nak mereka punya hak dinodai. Lepas tu Sultan Johor pula rapat. Gunakan hubungan yang rapat itu untuk dapatkan deal untuk tanah Melayu. Kau ingat sultan-sultan kita bodoh? Tak ada, bijak. So dia gunakan. So, satu, hantar ke mahkamah. Dua, hantar surat bantahan. Ni semua raja-raja Melayu. Dia guna cara formal. Sebab dia tahu dia ada status besar. So dia hantar surat bantahan ke London. Siapa? Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Kedah. Masih sama. Diorang kata semua raja-raja Melayu yang dipaksa ini diperdayakan oleh Sir Harold Macdonald di atas. Dia tipu kita orang. Dia paksa, dia ugut. So, dia pohon British memasukkan persetujuan tersebut. Lepas tu kirimkan telegram, bla bla bla. Lepas tu dia kata semua raja Melayu ni, terutama yang Perlis, tak diberikan peluang untuk dapatkan nasihat langsung, pandangan langsung. Datang-datang McDonald, masuk negara, Ronald McDonald has a farm. Iya, yo. Dia masuk, dia terus hentam kau, paksa. You, sign. Gitu. Nampak tak? So, paksaan itu menunjukkan tak ada hak kebebasan. Sedangkan kau raja tau, tapi dia buat kau macam kau hamba dia. So, status tu hilang kat situ. Balik. Lepas tu, next. Dia derma. Raja-raja Melayu, terutamanya Sultan Selangor, menderma kepada Kongres Melayu Pertama, KM1. Kongres Melayu Pertama ni satu perjumpaan semua persatuan Melayu negeri semua yang pertama yang diadakan di Kelab Selangor ke tak silap saya dah lupa dah. Dekat KL. Kalau sekarang ni namanya Dataran Merdeka kan, dia ada kelab tu kan, kelab Raja Selangor tu kan, yang macam British punya bangunan sikit tu. Dijumpa kat situ untuk berjuang lawan Malayan Union. So, alright, sultan-sultan ni dermakan duitnya untuk membantu perjuangan rakyat. So, kalau aku punya suara tak dengar, aku bagilah duit ke rakyat. Rakyat akan bangkit lawan dengan aku. Lawan tak lawan. Itu katanya lah. Lepas tu, Permaisuri Perak memimpin gerakan. Sebab kelas saya ramai perempuan. Tolonglah take note. Permaisuri Perak perempuan tau. Permaisuri kan, takkan gay pula kan. So, Permaisuri Perak, bila dia tahu ahli parlimen British datang, dia suruh buat perhimpunan besar-besaran kat Kuala Kangsar tu. Nama dia Raja Perempuan Kalsu. Dia bawa semua, dia suruh semua perempuan marching depan ahli parlimen British tu dengan pemimpin UMNO tu. Dia sekali marching tu berarak bawa spanduk, kami tak nak Malayan Union, kami tak nak Malayan Union, gitu. Nampak perempuan pun boleh tau. Jangan ni. So apa yang terjadi, akhirnya reaksi itu pun bermula. Reaksi macam mana? Raja Melayu settle. Sekarang barulah kita tahu rakyat macam mana. Okay. Raja Melayu dan rakyat. Rakyat di mana, siapa, buat apa? Tanya soalan. Sebab orang baru awak tahu, rakyat ni buat apa, rakyat tu buat apa kan? Okay, so kita tengok. Kalau awak tengok, Raja-Raja Melayu guna cara yang formal. Dia tak radikal. Saya dah bagi formula. I sama dengan V over R. Jadi siapa yang guna formula tu? Rakyat. Macam biasa, tahap-tahap dia ada tahap pertama, tahap kedua. Contoh tahap pertamanya ialah, yang pertama, Datuk Jaafar On. Datuk On Jaafar. Ini dekat form 4, awak akan sentiasa jumpa nama dia. Takkan jumpa nama orang lain. Kalau orang Melayu pemimpin leader, dia. Orang dia. Dia buat parti apa, dia. Sebab dia memang tokoh kemerdekaan yang sangat besar masa zaman tu. Dia, orang lain tak nampak apa yang dia nampak. Okay, so nak masuk. So sekarang ni, Datuk On Jaafar ini, apa yang dia buat? Dia pulaukan pelantikan Gabenor Malayan Union 1 April kan. Ingat tak? Malayan Union start 1 April. Dia bagi surat dekat Raja-Raja Melayu.
Dia bagi surat dekat semua orang besar Melayu yang dijemput untuk hadiri majlis. Dia kata, guys, my fellow kings, you don't come to this majlis if not rakyat marah you. You want rakyat marah you or not? Don't want kan? Don't come. Dia kata macam tu. So, semua Raja Melayu yang dah sedia bengang dengan diorang ni, yang dah kena game dengan British ni, semua tak datang pelantikan Governor tu. Nama Governor tu Sir Edward Gent, kan? So tak datang. Malu besarlah British. So itu langkah pertama. Kita malukan air muka British dulu. Kita jadikan sebab tu rakyat tanah Melayu ni ribu ramai-ramai berkumpul dekat hotel depan tempat majlis tu, bawa sepanduk hidup Melayu, tolak Melayu Union, tolak McMichael. Sebab McMichael ni perosak raja-raja Melayu punya ni. Sebab McMichael kan dia menghajar tadi kan. So dapatlah balasan. Lepas tu raja-raja Melayu pulaukan majlis, dia buat press conference, sidang akhbar. Kami tak nak Melayu Union. Comeback kan. Zero selalu kalah dulu kan. Sambung. So sekarang ni rakyat pun semakin tak suka. BMA kata dia tunjuk, BMA tadi, British Military tadi, dia tunjuklah poster. MU akan bermula April 1946. Dia akhbar majlis pun siarkan. So orang Melayu akhirnya memulakan step yang saya ajar. JSJ. Ingat tak? Saya kena jajah, saya sedar, saya berjuang. Kita kena jajah, maruah kita hancur. Akhirnya saya sedar yang saya dijajah dan dipermainkan. Akhirnya saya berjuang. Barulah orang Melayu sedar bahawa mereka punya hak akan dihancurkan oleh British kalau adanya, sebab ada Jusoli tadi. Ingat tak? So bila ada Jusoli, matilah aku. So apa yang terjadi lepas itu, mereka pun mula melawan. So apa yang terjadi, diorang pun start lah bangkitnya semangat nasionalisme. Pertama, gunakan akhbar, surat khabar. Yang kedua, guna cendekiawan. Akhbar, contoh akhbar majlis, akhbar utusan Melayu. Utusan Melayu sampai hari ni ada tak? Sekarang ni utusan Malaysia yang baru tutup gulung tikar tu kan, sampai hari ni ada. Zaman moden. Lepas tu cendekiawan, contoh Zakbani Abdul Kamil semua, dia menentang Malayan Union. Cikgu Zaharah Abdullah, perempuan, pun menentang Malayan Union. Lepas tu Persatuan Melayu pula, macam inilah yang Kamarul tanya tadi. Persatuan Melayu diaktifkan semula. Saya dah cakap tadi, kalau satu-satu negeri semua tak gabung, semua ada satu impian yang sama, batalkan Malayan Union. Tapi Persatuan Melayu Kedah nak cara lain. Persatuan Melayu Selangor tak naklah macam ni, tak naklah follow you. Semua berpecah tapi idea sama. Jadi siapakah yang akan menyatukan mereka? Itulah dia. So sekarang ni ada benda yang akan satukan mereka kejap lagi. So sementara lah mereka nak bersatu itu, rakyat dah tunjuk belang. Dekat setiap bandar besar. Contoh dekat Kedah, Alostak. Lepas tu Kelantan, Kota Baru. Lepas tu Johor, dekat Johor, Batu Pahat. 3 bandar besar, rakyat semuanya berdemonstrasi, tunjuk poster hidup Melayu dan sebagainya, tamatkan Melayu Union dan sebagainya untuk menentang mereka. Nampak tak kat situ? Saya tunjukkan konsep dia saja. Nampak? So mereka melawan dengan jumlah yang besar. Selama ni tak ada ramai-ramai pun orang Melayu keluar nak lawan. Tapi sebab akhirnya mereka sedar dan mereka berjuang, ramai-ramai keluar. So bila rakyat dah bersatu, buat demo besar-besaran. Okay, dah buat demo besar-besaran. Lepas tu akhbar dah keluar, lidah kita, mata pena dah digunakan, Persatuan Melayu diaktifkan, maka di sinilah formula yang kedua. MUUN. Apa tu? Sekarang kanser yang merebak dekat satu tanah Melayu ialah Malayan Union atau Manchester United. Saya suka Liverpool. So macam mana saya nak settlekan Malayan Union? Macam mana orang Melayu nak hancurkan Malayan Union? Saya terbalikkan MU, saya jadikan UN.
macam mana saya unitekan Malay. Malayan Union kononnya nak satukan semua orang, nak terima semua warga negara. Saya nak jaga tanah Melayu saya terbalikkan jadi UM. Saya unitekan semua Malays. So bermakna saya wujudkan satu persatuan yang united, menyatukan semualah orang Melayu di bawah satu bumbung. Betul? Saya satukan mereka di bawah Kongres Melayu pertama. Ingat dulu Kongres Melayu pertama yang tadi ada Sultan Support tadi kan. So Kongres Melayu pertama ditubuhkan macam saya kata dekat Klub Sultan Sulaiman dekat KL. So semua 41 persatuan Melayu hantar wakil. Semua negeri hantar wakil. Akhirnya United Malays. National Organisation dibentuk. Inilah penentang terbesar yang akan lawan Malayan Union. United Malays National Organisation, UMNO. Sampai hari ini wujud. Parti Melayu yang memperjuangkan hak orang Melayu. Apa tujuan dia start? Awak takkan percaya tau. Tujuan dia buka awal-awal bukan nak bela rakyat Melayu sangat. Tujuan dia nak hanya hapuskan Malayan Union saja. Tak wujud rakyat kemerdekaan lagi. Lepas tu baru wujud. So ini fokus utama, bye-bye Malayan Union dulu. Wujudlah UMNO. Lepas tu Kongres Melayu kedua ada dekat JB. So UMNO tadi akan menggerakkan semua benda. UMNO akan dijadikan penggerak. Maksudnya dalam banyak-banyak orang dialah captain. Dia handle, dia lead semua benda. Siapa lead UMNO? Dr. On Jaafar. Dia pengerusi Kongres, dia jadi presiden UMNO. Nampak tak? Sedialah tokoh ketika itu yang gerakkan orang Melayu. So orang Melayu sekarang dia semangat. Dah tak ada dah berpecah-pecah. So dia pandang kepada UMNO saja untuk membawa mereka ke arah kejayaan. So UMNO penggerak. So tadi buat demo besar-besaran, cukup tak? Tak cukup. UMNO dapat tahu tau. UMNO dapat tahu ada dua orang ahli parlimen British. Nama dia L.D. Gammons dengan Rhys Williams. Ingat sikit cekop. Awak tak ingat nama penuh dia. Gammons dengan Williams nak datang ke tanah Melayu. Nak tinjau orang Melayu ni terima ke tak Malayan Union ni, katanya. Kenapa macam mengamuk je? Kenapa tak tidur lagi? Bagi dua sebab tak tidur. Bodoh gila. Okay, sambung. L.D. Gammons dengan Rhys Williams. So, apa yang mereka lakukan ialah UMNO penggerak. UMNO gerakkan semua orang Melayu, kata, okey orang Melayu, you pergi kat semua bandayu, you buat semua demo kau-kau punya. Demo inilah depan mata dua ahli parlimen ni, diorang bawa sepanduk, hancurkan McMichael, hidup Melayu, semua dan itu dan ini. Mana? Ada Alustar, ada Penang, ada Ipoh, ada Kelang, ada Seremban. Bandar besar semua buat tau. Jadi orang British tak boleh pandang sebelah mata benda tu. So apa jadi? Akhirnya apa yang terjadi? Dia bawa lah laporan ni ke pejabat tanah jajahan. Dia bagi kat setiausaha. Dia pun kata Raja Melayu kat tak nak. Raja Melayu tolak, rakyat tolak. Siap kita orang kena malu je setiausaha. Tolonglah batalkan. Akhirnya British membatalkan Malayan Union. Tapi macam yang saya cakap lah masa kelas intro, kalau ada benda tu gagal, fail, akan digantikan dengan benda baru. POV British, saya nak betulkan kesilapan saya. POV rakyat Melayu, sekarang saya dah ada kiblat baru, iaitu UMNO. Apa pun jadi, UMNO protect saya. Nampak? Okey, sekarang ni akan aku sebelah dah. Saya akan ambil lagi 15-20 minit saja untuk terangkan pasal dua benda. Sabah dan juga Sarawak. Sabah Sarawak ni lain macam sikit. Sabah dan juga Sarawak. Oh, lama tak tulis kat whiteboard ni. Sabah dan juga Sarawak. Okey. Boleh rehat dulu 2-3 minit sekejap. Saya minum air ya. Okey. Setakat ni tak faham, tanya.
Kalau tak, saya yang tanya awak soalan. Baik awak tanya. Kan macam gaya cikgu-cikgu ugut orang. Cuba. Tanya. 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 Ha. Mhm. So, lepas tu? Kenapa? Ah, orang okey. Malay Union dah hancur, jadi dia membawa satu deal yang baru. Nanti kita akan belajar pada bab 5. Orang Cina dan nanti kita akan tahulah kenapa orang Cina dan India sampai zaman sekarang dilayan macam biasa, macam rakyat kita, rakyat Malaysia kan. Bukan pendatang, bukan pendatang luar, siap ada IC sama dengan kita, hak yang sama kan. Ada sebab. Sebab tu saya kata setiap bab relate. Inilah bukti dia. Dia macam sequel. Ni macam cliffhanger lah. Oh, lepas ni apa jadi? Lepas ni apa jadi? Macam tu. So lepas ni awak pun tanya-tanya, China India apa jadi Kena buang ke? Kena campak kat laut ke? Tak ada kan? Macam tu. Sebenarnya British pun nak jaga juga hati orang Melayu. Orang Melayu, orang Cina India ni kena jaga. Kalau tak, ekonomi jatuh sebab orang Cina pegang ekonomi. Orang India pegang kat ladang estate kan? Ingat kan benda tu? Jadi secara asasnya China dan India diperlukan. Sebenarnya lah, diperlukan. Boleh? Okay, saya nak present sekejap a window. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Okay. Soalan objektif senang saja. Okay. Mengapa British BMA diperkenalkan di tanah Melayu menentang tentera Jepun? Kalau awak tengok, macam biasa saya kata, kalau soalan objektif kan, saya selalu bagi tahu. Tolong tengok nanti pembahagian dia akan sentiasa sama. Awak ada 40 soalan, 1 jam, 40 soalan tu pembahagian dia sama. A, B, C, D, A, B, C, D. Kadang-kadang 10, kadang-kadang 12, 11, 10. Tapi dia balance. Tak ada satu pun yang akan A bila saya kira ada 9 soalan saya jawab A. Hari ni 8, 7. Yang ni tiba-tiba 14. Tak ada. Kalau ada macam ni, confirm awak salah. Confirm ada benda yang tersilap. And satu soalan maksimum 1 minit 30 saat. Maksimum tau. Maksimum 1 minit 30 saat untuk satu soalan. Tapi tengok, saya boleh jadikan 10 saat awak dah siap dah soalan awak. Kadang-kadang 5 saat. Tengok contoh. Okay, mengapa British Malay BMA diperkenalkan di tanah Melayu? 1. Tentang tentera Jepun. Okay, tengok timeline tadi. Start 45. Jepun kalah ke belum? Dah kena bom atom. Satu betul ke salah? Salah. Jadi adakah jawapan satu tu betul? Yang ada satu cancel. Yang ada satu cancel. Dah siap. Tinggal C dengan D. 2, 3, 3, 4. 3 betul. Sebab C, D ada 3. Maka memulihkan kepercayaan rakyat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup penduduk. Ingat tadi. Adakah taraf hidup kita meningkat? Tak kan? Sebab kita tak ada duit, tak ada teknologi, habis perang, diorang tak berjaya. Sebab tak berjaya jadi Malay Union. Betul tak? Awak relate balik semua yang awak belajar. Oh, itu kaitan dia, itu cerita dia. Jadi 4 betul tak? Salah. So, apa yang ada 4, bye-bye. Jawapan dia apa? C. Berapa saat awak ambil? 10. Dah. Ya. 10. Jadi awak tanya saya, 1 minit 20 saat tu saya nak letak kat mana, Cik Puan? Letak kat mana? Soalan lain, awak nak semak semula, awak nak tengok soalan yang awak confusion tadi. Itulah perginya soalan awak, itulah perginya masa awak. Sejarah juga berkaitan dengan pengurusan masa. Sangat penting, jadi jangan abaikan pengurusan masa. Lagi-lagi essay struktur. Saya dah ajarkan, kita pergi soalan essay dengan struktur. Kita pergi. Okay. Sebelum saya masuk Sabah Sarawak. Okay. Bahagian A. Okay. Malay Union telah ditubuhkan oleh British pada... Sekejap, kita nak tengok. Saya nak tengok sekejap. Okay. Semua on camera tak? Tak on. Okay, Balkis lepas. Sebab Balkis on camera. Okay, siapa lagi?
Orang lain tak on ni. Balkis je on. Kamarul je on. Ada yang nak panggil orang juga. Tak apalah, tak payah panggil lah. Kesian pula awak. Sebab saya perasan ramai tak buka Kan saya sedih. Jadi awak dah 4-5 kelas dengan saya. Tapi awak tak buka pun. Saya seorang je buka. Nak nangis. Alah. Engkau masuk Sabtu je, Rabu tak masuk. Alah. Balik. Uh, uh, uh. Geram aku. Tak apalah. Tak, tak apalah. Saya nak merajuk lah macam ni. Nak merajuk lah macam ni. Tak nak kawan. Okay, sambung. Okay. Mengapa British Malay Administration gagal? Mengapa gagal? Markah berapa? 2. 1 EAC, 1 huraian. Senang cakap tadi. Kenapa gagal? Sebab kita punya ekonomi jatuh. Kita hidup sengsara. Teknologi tak datang. Kan? Ingat balik. Teknologi tak ada. Jentera tak cukup. Mesin tak ada. Guna PEPS. Soalan 2 markah tau. Saya dah senaraikan 4-5 isi. Boleh dapat 6 maksimum. Nampak tak kat situ? Lagi. Kita pergi essay. Saya nak tunjukkan bukti yang kita boleh guna PES. Okey. Kita baru belajar. Gagasan Melayu ini telah diperkenalkan bla bla. Ini yang awak takut. 488. Ini yang awak takut sangat. Okey, terangkan latar belakang. Sudah. Awak nak terangkan apa? Awak nak ingat pun susah. Senang. Bila dia kata latar belakang, guna FHC. Semua soalan guna ini saja. 4 markah tau. 4 markah. So, pertama, Malayan Union. Tarikh bila? 1 April. Lepas tu, kalau awak terperangkap, gunakan PES. Pergi politik pentadbiran. Siapa ketua? Gubernur. Diperintah oleh Gubernur. Tapi dalam masa exam, essay ini saya tunjuk point saja. Ekonomi sosial. Sosial macam mana? Perundangan. Undang-undang di bawah siapa? Parlimen British. Lepas tu tadi yang kita kata kesatuan. Union. Set ekonomi politik. Kita guna benda tu. Union. Semua dalam satu unit pentadbiran. Kecuali Singapura. Okay. Lepas tu, apa pula yang terjadi lepas tu? Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk melicinkan pentadbiran. Tingkatkan ekonomi. Tingkatkan sosial. Awak salin je PES balik. Nak tanya. Berapa poin dah saya ada? Gunakan dua teknik saya. Berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin. 4 markah. Dik, 1, 2, 3. Dah banyak. Dah maksimum. Nampak tak? Awak rasa susah tak? Tapi benda tu ya Allah depan mata awak. Nampak? Next. Jelaskan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. La ilaha illallah. Baru cakap tadi. Perlembagaan bermakna dia punya struktur. Kalau awak sesat 8 markah, buat PES. Apa yang awak isi sini balik, masuk sini balik. Dah dapat 7 poin dah. Lepas tu awak dah masuk itu perlembagaan. Isu undang-undang semua di bawah siapa? Gubernur siapa? Ciri-ciri dia macam mana? Warga negara. Kalau saya 10-15 tahun, saya duduk kat Tanah Melayu, saya jadi warga negara. Saya lahir jadi warga negara. Nampak? Ingat semula saja. Dah dapat 9 dah. Next. Gambar berikut menunjukkan bantahan orang Melayu. Okey, pada pendapat anda, apakah tindakan mereka wajar? La ilaha illallah. Okey, pada pendapat anda, mulakan dengan pada pendapat saya. Okey. 8 markah. Markah pertama, tindakan mereka ialah wajar. 1 markah. Dah dapat 1 dah. 7 markah lagi. Markah terakhir di bawah ayat inference. So, isi hanya perlu 6 markah. Kalau saya guna FHC, saya hanya perlukan 2 fakta saja.
8 markah 2 fakta je. See? Kenapa tindakan mereka wajar? Wajar kerana kesetiaan untuk mempertahankan maruah ataupun maruah atau kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Kenapa? Sebab kita fakta maruah kedaulatan. Kenapa? Sebab jus soli. Jus soli contoh dia, jus soli bagi semua jadi warga negara. Orang Melayu hilang hak sebagai bumi putera. Siap. Bila hilang hak bumi putera, lepas tu apa jadi? Maka kita dinafikan hak di tanah air sendiri. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 6 markah dah. Markah ke-7 dekat ayat inference. Dah masuk tak fakta kedua? Belum. Masuk fakta kedua. Satu untuk maruah. Satu kerana membela nasib Raja-Raja Melayu. Kenapa Raja-Raja Melayu? Kenapa tanya soalan? Sebab Sir Harold McMichael mengugut bla bla bla. Ini mencabar kesetiaan rakyat. Mencabar imej raja-raja sebagai pemimpin negara, pemimpin kerajaan dan agama Islam. Tak. Akhirnya, ayat inference. Ayat ini membezakan awak dapat A ataupun A+ dalam SPM. Tolong. Soalan esei, tolong setiap habis ikat. Macam awak buat karangan, isi, huraian, kesimpulan. Inilah kesimpulan di ayat penegasan. Macam mana? Terbuktilah. Kita nak cakap pasal apa ni? Wajar ataupun tak. So, wajarlah tindakan mereka untuk membuat benda itu sebagai apa? As what? As simbolik penyatuan. Gunalah ayat union kan? Penyatuan orang Melayu menentang Malay union. Berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 poin, maksimum, max 8. Dalam sejarah, tak ada istilah tolak markah. Cikgu akan cari juga poin kamu. Senang tak? Senang kan? 8 markah. Tentu je. Tak adalah bonus. Tak adalah ikut isi awak lah. Sebab sekarang ni, saya bagi 2 fakta saja. Awak rasa awak kena bagi banyak. Dulu masa awal-awal pun saya admit saya bagi banyak gila fakta. Rupanya saya guna FHC ni dengan tambah I inference. Macam ni. Awak tulis sikit tapi awak bagi contoh dan contoh dalam contoh dalam contoh. Akhirnya banyak markah awak dapat. Kalau awak letak fakta ekonomi kan, ekonomi lagi best. Ingat, jawapan seperti seekor burung. Dia takkan berhenti. Dia berkait je. Ekonomi kan. Ekonomi, contohlah. Dia meningkatkan pendapatan. Bila meningkatkan pendapatan, tambah peluang kerja. Bila tambah peluang kerja, kurangkan pengangguran. Kurangkan anggur. Bila kurangkan pengangguran, kos sara hidup turun. Bila kos sara hidup turun, taraf hidup meningkat. Bila taraf hidup meningkat, negara maju. Satu benda je. Tambah pendapatan. Tapi saya kait. Buat relation. 1.6 poin. 1.6 markah. Sebab kalau awak terasa sesat, tak dapat pergi mana-mana, ingatlah PES. Ingatlah ini. Sentiasa menyelamatkan awak. Faham kat situ? Okay, faham kat situ? Okay, so saya tinggal bagilah saya 10-15 minit lagi. Saya nak habiskan bab hari ini. Saya pun dah ajar awak contoh soalan kan, SPM. Saya nak habiskan dengan Sabah dan Sarawak. Boleh? Saya padam ya. Okay. So kalau awak nampak, saya tak menekan banyak tau. Maksudnya saya tak paksa awak buat jawapan berjela-jela. Tidak. Saya hanya nak awak buka mind awak, kaitkan everything yang awak belajar.
So senang nanti awak nak faham and hafal. Saya tak halang awak hafal. Hafal itu perlu. Cara kena bijak. Saya tahu ramai kat sini akan highlight buku teks awak, highlight buku rujukan awak. Awak ada 200 page, 200 page lah awak highlight. Highlight atau awak highlight. Kadang-kadang kalau perempuan kan, warna pink, warna hijau. Lepas tu awak letak penanda-penanda, bookmark-bookmark tu kan. Letak tanda. Ini faktor, ini, itu, ini. Akhirnya awak baca di atas dan bawah. Lepas tu baca ulang-ulang hafal. Macam tak ada effort, tak ada benda, tak ada impact awak buat benda tu. Walaupun awak rasa ada, tapi akhirnya awak penat. Nanti ada perkembangan, nanti ada improvement. Saya tak kisah kalau awak fail ke, awak tak berjaya jawab ke, awak tak jawab macam saya jawab ke, tak kisah. Tapi saya kisah kalau awak dah tahu benda tu takkan jadi tapi awak tak improve. Tu lagi, tu memang baling lah dengan benda ni. Itu sebab saya ada kat sini, saya ajar awak cara untuk awak improve and cara awak jawab like exam. Okay? Sejarah bukan untuk awak exam saja. Sejarah untuk awak belajar tentang hidup and awak takkan ulang silap yang lama. Itu sebab pentingnya belajar sejarah. Besar nanti, peluang pekerjaan untuk orang menjadi ahli sejarah, ahli tamadun, arkeologi something, sangat besar dan sangat diperlukan. Sebab sejarah tak boleh dilupakan. Ingat benda tu. Okay, ingat. So, ada sebab awak belajar benda ni. And ada sebab kenapa orang ramai takut dengan sejarah sebab banyak teks. Kalau aku tunjuklah buku teks sejarah KBSM aku, memang korang pun muntah. Aku pernah tunjuk masa kelas first. Memang aku pun muntah. Sekejap, ada tak lagi? Asal tunjuk je, ada tak? Sekejap, saya tunjuk. Sekejap, saya tunjuk. Ni. Ini buku sejarah. Ni. Saya punya sini highlight kuning lah, highlight pink lah, teks penuh ni. Korang ni highlight pink, aku pun tak faham. Akhirnya kau hafal juga. Macam ni. Akhirnya faham kat situ. Ya. Okay, jom kita masuk Sabah Sarawak. Lepas kita habiskan kelas. Boleh? Kita rekod. Ini kita guna juga whiteboard ni. Dah lama tak guna. Okay. Sabah dan Sarawak, dia punya Sabah dan Sarawak dia lain macam sikit. Sabah dan Sarawak, dia penentangan dia, Sarawak lebih dari Sabah. Dalam setiap benda, Sarawak lebih dari Sabah. Okay, dah tak ada bunyi dah. Kau tak tahu, dekat saya bunyi kan. Okay, Sabah dan Sarawak ni, Allah, macam mana dah aku nak sebut. Sabah dan Sarawak, mereka bukan merdeka, mereka tak ada usaha nak merdeka apa, belum. Mereka merdeka bila kita ambil diorang masuk Malaysia 1963. Baru merdeka. Sekarang mereka diserahkan kepada British. Engkau pun pelik. Bukan British ke jajah? Kalau kau rasa British jajah selama ni, memang kau mabuk. Memang kau tak baca sejarah tu betul-betul. Sebab dekat Sarawak dan Sabah, ingat balik, Sarawak ada Beruk. Beruk. Vaina Beruk. James Beruk, keluarga Beruk memerintah. Sabah ada Syarikat Borneo Utara Berhad. Sekarang ini, daripada mereka, saya tukarkan status mereka, saya jadikan mereka Crown Colony. Direct kepada Ratu British. Jadi sekarang ni, saya serahkan. Mereka kan private, memang orang putih, tapi private tau. Macam engkau lah, sekolah private, bukannya sekolah kebangsaan. Sekarang saya serahkan kepada unit kebangsaan. Unit yang satu negara punya. Barulah betul saya dijajah oleh British. Jadi selama ni rentap semua tu tak lawan British ke? Tak. Dia lawan private punya. Dia lawan memang orang British, tapi bukan kerajaan British. Kau pening. Macam tu bela-bela. Faham kan je. Brooke orang British. SBUP syarikat dari British. Tapi adakah mereka kerajaan British? Tidak. Sekarang ni saya nak bahagilah kepada kerajaan British. So sebenarnya Vaina Brooke ni Vaina Brooke, okay,
Lionel Brooke ni, dia tak ada anak lelaki. Satu, itu masalah dia. Dia tak ada pengganti. Lepas tu dia ada saudara. Nama dia Anthony Brooke. Dia fikir Anthony tak layak jadi pemerintah. Jadi dia pun, ya Allah, siapa nak ganti aku? Tak ada orang. So, takkan nak bagi ke orang Sarawak? Macam tak function je aku jaga dia. So aku bagilah British. At least masih kekal bawa orang aku. Tapi kerajaan. So tak ada swasta-swasta dah. Gitu. Tapi orang British masih boleh korek harta Sarawak. Gitu. So itulah sebab dia nak serah kepada British. Kedua, desakan kerajaan British. So dia desakkan Lionel Brooke ini, bagilah power kat aku. Anak kau pun tak ada. Anthony pun macam bodoh. Bagi je dekat aku. Katanya macam tu lah. So dia bagi surat. Akhirnya Lionel pun bersetuju. Lepas tu ekonomi pun hancur. Sebab perang dunia kedua. Lombong semua Jepun ambil tarah habis. Macam mana aku nak bayar? Macam mana aku nak majukan Sarawak? Gila. So akhirnya proses pun terjadi. Ada tanda tangan surat lah, itu dan ini. Ingat Gammons dengan Rhys Williams tadi, dia hantar buat tinjauan. Diorang dua ni kan suka buat tinjauan. Kalau Malay Union pun buat tinjauan, sini pun buat tinjauan, spy. Kan? Akhirnya Majlis Negeri serahkan Session Bill. Ini penting. Session, apa tu? Session bermakna bahasa Inggeris penyerahan, pemisahan. Maksudnya, saya serahkan, saya bagilah Sarawak kepada British. Bukan lagi bawah kuasa saya. Lepas tu, golongan pro penyerahan. Bermakna dalam Dewan Negeri tu, Majlis Negeri tu, dia orang menang 19 undi daripada 16 lawan. Kalau ada majoriti, bermakna saya serahkanlah mereka kepada British. So, dululah saya ialah negeri naungan. Sarawak ialah negeri naungan. Sekarang saya tukar. Saya jadi negeri jajahan. Gitu. Dulu naungan, support-support saja. Ngam-ngam, saing-saing je. Sekarang kau direct lah bawa British. Faham dekat situ? So, reaksi penduduk tempatan. Orang Sarawak bengang. Sebab Perlembagaan 1941 kata, kalau apa jadi 100 tahun anniversary Brooke memerintah, Brooke nak bagi Sarawak dekat rakyat. Itu ada dalam perlembagaan. Ada. Tapi dia mungkin janji dia bagi dekat British. So, ada lagi Gerard McBrien, ada sogokan, bla bla bla. Lepas tu penentangan pun jadilah. Ada demo, macam biasa. Demo, letak jawatan ramai-ramai. Pegawai-pegawai lah kan contohnya. Lepas tu, macam biasa, Malay Union ada perempuan lawan, ini pun ada perempuan juga lawan. Akbar, utusan Sarawak. Benda yang sama. Maka step-step penentangan sama seperti Malayan Union. Pattern yang sama, orang berbeza. Faham dekat situ? Lepas tu, surat bantahan. Bantahan ditolak. Buat kumpulan Rukun 13. Rukun 13 ditubuhkan oleh orang muda. Lepas tu ini kena ingat. Ini kena ingat. Penting ni. Peristiwa sungkit berdarah. Ini penting. Ini maybe keluar SPM. Pasal Rosely Dobbie. Bukan laundry kau buat baju tu Rosely Dobbie ini ialah pemimpin. bukan cuci baju Dobbie sudah. Lain. Itu laundry lain. Ini Rosely Dobbie pejuang kemerdekaan melawan British. Rosely Dobbie dia buat apa? Dia tikam. Apa dia? Pandai. Macam kita dah tahu, kalau tahap pertama penentangan surat akhbar semua tak jadi, tahap kedua kena radical lah. Kan? Dah biasa kan? Dah faham kan konsep dia? Nasionalisme dari awal. Dari bab 2, sama je corak dia kan? So sekarang ni, sungkit berdarah di bawah radikal jugalah. Rosely Dobbie ni, dia tikam Gubernur Sarawak. Nama dia Duncan Stewart. Gubernur tu Duncan Stewart. Okay. Dia tikam. So bila dia tikam Duncan Sarawak, akhirnya seminggu kemudian dia, Duncan Stewart tu kan kena tikam kan, dia meninggal. Dia meninggal kat hospital Singapura. So British tadi ambil kesempatan. Engkau rakyat, engkau sekadar rakyat tau. Engkau acah-acah gangster nak bunuh Gubernur aku. So dia gunakan itu sebagai alasan, dia hantar askar dia
masuk Sarawak. Dia tutup semua pejabat-pejabat, semua parti-parti politik. Dia halang kebebasan bersuara. Dia halang semua benda. Dia gunakan tu alasan lah. Engkau boleh radikal dengan aku pun radikal dengan engkau. Macam tu. Macam budak-budak macam kanak-kanak Regina. So, Rosli Dobi, dia merayu semua persatuan. Anthony Brook, dia rayu semua persatuan, hentikan penentangan bagai-bagai. So, dah bersalah, Rosli Dobi dengan geng dia hukum gantung sampai mati. Rukun 13 kena hukum penjara. Dia tutup. So, penentangan yang gagal. Tapi macam biasa, JSJ, saya kena jajah, saya sedar, saya berjuang. Nasionalisme apa konsep? Akhirnya saya sedar. Lepas saya nampak sungkit berdarah, sungkit, tikaman sungkit, Duncan Stewart, rakyat Sarawak sedarlah siapa penjenayah sebenar. Mereka naiklah semangat nasionalisme lawan penjajah British. Itulah dia. Lepas tu, ada juga yang menyokong. Kalau yang Malay Union tadi, ada juga yang menyokong Malay Union. Contoh Parti Radikal, Parti Cina. Cina logik lah. Sebab hak diorang terjaga lah kan. Diorang dapat hak sama macam orang Melayu lah kan. So yang ini pun sama. Diorang kata ada yang sokong. Contohnya Datuk Bandar sokong sebab dia akan majukan negeri, majukan orang tempatan, bagi peluang kerja. Kononnya kan. So Sabah pula, Sarawak Sabah pun samalah. Lepas habis Jepun kalah, dia kenakan BMA dulu. Lepas tu BMA ni gagal, baru masuk benda-benda ni. Dia kenalkan dulu. Lepas tu tak berjaya kan, baru kenalkan yang lain. So Sabah pula dia macam mana cakap, dia letak governor dia masih berada di bawah naungan. Lepas tu apa yang jadi, macam-macam benda terjadi. Sabah hancur ekonomi sebab perang. Lepas tu dia naungan British tau. SBUB ni naungan British tau. Tapi dia buat semua benda ikut British direct. Seolah-olah memang kena jajah dengan British. Jadi apa function kau kat situ, dek? So baiklah kau bagi terus je lah kat British, jadi crown colony, jadi negeri jajahan balik. Lepas tu masalah ekonomi. Lepas perang, semua bandar-bandar, Jesselton sekarang, dulu nama Jesselton, sekarang Kitty. Yes, Kota Kinabalu. Very good. So bandar-bandar besar hancur. So diorang tak ada duit nak bangunkan. British pun baru habis perang. Sama tak dengan BNA? Sama kan? Sebiji situasi dia. So gagal. So daripada aku tanggung rugi, baiklah British tanggung rugi tu pula. Bagi kat British. So diberikanlah, SBUB bagilah kat British. So rakyat pun menentang. Okay, rakyat pun menentang. Dasar British pula, kau tahu lah, dasar dia suka eksploitasi. Ada juga yang berjuang. Dan berjuang tu kalau kau boleh nampak, Barisan Pemuda Sabah, pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan, kau baca akhirnya gagal ataupun berjaya? Gagal. Tetapi gagal macam mana pun balik kepada JSJ. Saya kena jajah, saya sedar saya dijajah, membangkitkan nasionalisme, akhirnya saya berjuang. Patternnya sama. Secara awak tak sedar, sekarang dah pukul 11.25, saya dah habis bab 4. Saya dah habis pembab 4.